Okay, ini buah dabai. Ni dabai ni daripada kapit. Okey, dia punya rasa lemak-lemak. Lemak-lemak. Dia tak ada masin, dia tak ada manis, dia lemak dia punya rasa. So, cara untuk makan dabai ataupun masak dabai, biasanya kita akan rendam dia dalam air panas selama 10 minit. Dan selepas tu kita akan tuskan air itu, dicampur garam sedikit ataupun mengikut cita rasa orang dekat sini, dia akan gunakan kicap manis ataupun kicap masin. Dan makan macam tu je. Rasa dia akan jadi lemak-lemak masin. So, untuk pilih dabai, sama ada kita tengok dia punya bahagian yang bercantum dengan dia punya ranting ni, mata dia adalah besar, warna kuning, ataupun kita genggam dia. Kita genggam dan kita rasa getah dia. Kalau dia melekat dengan tangan tu, dia memang rasa ni. So, buah dabai ni hanya berbuah sekali setahun di Sarawak. Memang tempat lain di Sarawak yang saya tahu biasanya kita dapat ni daripada Song ataupun daripada Kapit lah, dan sedikit sebanyak di Sarike. Jadi buah dabai ni purple di luar, kulit dia ungu di luar, ungu gelap tapi kuning di dalam. Untuk gitu ni. Dia akan jadi warna kuning-kuning lah selepas dia masak, kita masak dengan air panas. Kalau beli ni tak boleh letak dalam kereta. Bawa balik terus masak sebab dia kena sorok daripada panas. Kalau kita simpan dalam kereta, dia akan jadi masak macam tu. So elakkan terkena panas direct sunlight. Yang ini baru sampai daripada Kapit Kapit. So harga 1 kilo RM48, bergantung kepada musim dia. Ada musim dia yang baru keluar tu, musim dia lebih kurang dalam, ada yang 100 baru-baru ni harga sekilo. Ada yang RM80, ada RM70. Yang ini sekarang RM48. Sebab buah ni musim ujung anak, buah ujung dah. Sebab sekarang ni dah ujung dia. Buah ni dah nak habis lah. Jadi ini salah satu buah yang antara banyak dicari di dalam Sarawak. Bila orang Sarawak cerita, oh makan buah dabai. Inilah buah dabai. Buah dia rasa dia lemak. Rasa dia lemak-lemak. Okay. Rich in taste lah. So kita bila masak, kita akan makan dengan nasi macam kita makan buah durian. Biji dia macam bola rugby. Bentuk bujur dan tajam. Kalau ada rasa ingin makan dia punya biji tu, dia boleh dibelah dan dicungkil dengan pencungkil gigi. Ya, dia punya ni. Biji dia dalam dia. Kacang-kacang di dalam biji dia. Dia terpulang kalau masa musim buah-buah ni tengah banyak, komoditi tengah banyak, harga dia mungkin akan turun sehingga RM35. Dan mengikut juga kesegaran buah. Kesegaran buah menjamin mutu dia. Kalau buah tu dah kurang, harga dia mungkin akan kurang lagi lah. Sebab ni kata hujung musim kan. Harga hujung musim masih lagi bertahan sebab masih lagi orang nak cari. Kedai masih kedai elok kan? Masih lagi elok. Dia tahan berapa hari ni? Kan dia ada masak tak masak kan? Okey, yang sekarang ni dia belum masak. Dia tahan dalam 3 hari daripada sekarang, tempoh sekarang. Tengok kesegaran dia apabila yang mata dia yang bercantum dengan ranting dia kurang kuning. Jadi yang ni dah bagi saya ada sehari lah. Sehari sudah dicabut daripada pokok dia, dah diambil, dah dituai. Jadi ada masa lebih kurang dalam 2 hari macam ni sebelum dia kulit dia akan jadi berkedut. Bila berkedut, dia masih boleh makan, kita masih boleh makan lagi, cuma freshness dia kurang. Ramai orang simpan ni, beli banyak dan letak dalam peti ais. Dia buat macam tempoyak. Dia orang akan gunakan ni untuk masak nasi goreng dabai. Harus datang ke Sarawak dan cuba nasi goreng dabai. Yang inilah buah dabai. Kenapa diberi nama buah dabai? Okey, nasi goreng dabai sebab dia bagi satu colouring pada nasi tu dan dia bagi satu rasa lemak yang lain kita tak dapat daripada buah-buah yang lain yang kita jumpa dalam Sarawak kepada nasi tu. Antara salah satu nasi goreng yang dicari ialah nasi goreng dabai dan nasi goreng daun
Ubi itulah yang satu signature untuk orang-orang Sarawak lah yang selalunya. Ini buah dabai. Yang ini adalah mentega dari pokok engkabang ataupun Ilipi nut tree. Dia punya buah hanya berbuah dalam masa 5 hingga 7 tahun sekali dalam dia. Jadi buah dia ada yang besar ini, ada yang besar ini, ada yang besar macam buah mangga tu. Dan setiap kali dia berbuah, dia ada petal macam helikopter. Bila dia jatuh, dia akan berpusing. Dia tak jatuh lurus, dia akan jatuh ke tepi. So ini buah engkabang bersamaan dengan bunyi bersamaan dengan macam helikopter, orang Iban akan panggil dia engkabang. Belon engkabang. Jadi nak makan ni, kita tolak dia. Dia macam deodoran. Dia macam deodoran ataupun kita raut sedikit, nasi panas kita letak di sini. Minyak sekiu. Tahu minyak sekiu? Orang Perak, kalau orang Perak biasanya dia dengar, dia tahu minyak sekiu, minyak sepeti kan. Dia selalu letak tuang atas nasi panas. Yang ini kita guna ni. Yang ini ya, masa nasi panas. Nasi panas kita tolak dari atas dan kita letak di atas nasi. Dia akan cair. Dia bagi aroma dan rasa lemak-lemak yang berbeza. Buah ni hanya berbuah 5 hingga 7 tahun sekali. Penghilang-penghilang macam coklat Cadbury cuba nak gantikan lemak daripada binatang daripada gunakan ini untuk buat coklat sebenarnya. Yang ini daripada pokok engkabang tu, ibarat dia jatuh, dia akan potong dan dia akan keluarkan isi dia dalam tu dan ditumbuk dan dimasak di dalam kuali. Apabila macam kita nak dapatkan minyak kelapa tu, macam tu proses dia. Tetapi selepas dimasak, orang akan tuang minyak tu di dalam buluh ni, dia akan mengeras apabila dia sejuk. Dia tak macam minyak kelapa. Minyak kelapa akan sentiasa jadi macam minyak, yang ini dia akan jadi keras dan beku. Ikut harga dia sekarang dia RM30 satu ni. Tapi bukan kita pakai cepat habis, dia tak. Kalau kita nak makanan yang sehat, kita boleh raut buluh ni. Dah sampai kita nampak isi dia, kita boleh potong sedikit, kita gunakan dia sebagai minyak masak. Dia adalah jenis pokok engkabang lah, ataupun pokok Dipterocarp, bukan sejenis pokok engkabang, sejenis pokok Dipterocarp ataupun pokok tropika tinggi. Pokok-pokok yang macam ni selalu dijumpa di atas paras yang tinggilah, macam di Gunung Kinabalu, Kundasan, Taman National Park Kundasan. Dan dia ada buah yang seakan macam helikopter, bilah helikopter. Alright. Ikan-ikan di hulu sungai macam ikan empurau, ikan semah akan makan buah ni. Macam deodoran. Dia kan deodoran lama kita tolak macam tu, lepas tu kita pusing balik, dia akan masuk balik kan. Yang ini macam ni. Tapi yang ini kena raut macam raut pensel tu sampai nampak dia punya isi. Untuk sekarang harga dia RM30. Dia macam minyak sepetik daripada satu pokok. Pokok tu biji dia akan dihempap lah macam, ataupun ditekan macam ni, dan dia menghasilkan minyak. Dia akan bakar tu, minyak ni dia ada bau, aroma dia sendiri. Dia orang Perak akan makan pakai tu. Yang ini aroma dengan rasa dia memang ada rasa. Kalau dekat nasi putih, kita bukan pakai fragrant rice, nasi biasa, dia akan keluar bau musky. Ada freshness daripada dia punya bau. Bukan bau tak sedap lah, memang bau fresh dah. Yang ini cili geronong ataupun bell peppers. Ini cili paling pedas di dalam Borneo. Berapa satu tu? Ini RM2. Satu RM2. Satu bungkus RM2. Yang cili padi macam ni tak dapat lawan dia. Cili padi macam ni pun tak dapat lawan dia. Yang itu pun ada, yang itu besar lagi RM5. Kalau peniaga-peniaga ayam penyet dekat sini, dia buat sambal yang pedas dekat sini, dia akan campur cili ni dengan cili ni. Sekilo ni 200 gram ni. Dia akan tambah lagi. Dia wangi Dia ada rasa wangi dengan pedas. Sarawak lah, kalau ikutkan lah, kain batik Sarawak ni udah jahit atau berdau? Udah. Ini semua dah dijahit semualah. Tinggal pilih saiz lah. Jadi kalau
Batik Sarawak ni dia bermotifkan pucuk paku. Pucuk paku dia bermotifkan macam ini pucuk paku lagi. Yang ini macam kita tengok paku juga, dia masih bergulung juga. Saya nak cari yang macam rebung sebenarnya. Oh, dia punya bermotifkan rebung. Tapi yang ini memang yang selalu kita jumpa di sini lah, di Sarawak ni, antara satu. Rebung dia macam ni. Yang ini untuk rebung. So, peniaga-peniaga kat sini dia akan jual-jual handicraft macam ni lah, yang daripada berasaskan manik semua. Orang-orang kat sini buat craft manik ni dengan benang dan manik. Jadi untuk keraskan ataupun untuk pastikan benang tu sentiasa tegak, dia gunakan lilin daripada lebah. Lilin lebah. Dia tarik kepada benang tu dan benang tu akan sentiasa keras supaya senang untuk masukkan manik di dalam benang tu. Adalah satu yang kita gunakan untuk sakit gigi. Bila sakit gigi, gigi berlubang, cakap dengan orang pun tak nak, confirm memang tak ada mood satu hari tu. Kalau gigi berlubang, kita gumpalkan facial tissue tu macam kecil sikit daripada ujung cotton bud tu, titiskan air gambir ni dalam tu dan letak dalam lubang gigi tu. Untuk 8 hingga 10 jam confirm boleh senyum dah. Potong tali ni, packaging ni, dia gunakan ketam ni. Dia akan potong secara ni lah, secara 2 ataupun 3. Untuk ketam ni dipotong 2 lah, dia masukkan dari belah sini, dia potong 2 kepada 2 bahagian. Hence dia tulis nombor 2 dekat situ lah. Dalam tu, sebelum lepas dia jadi lava tu, untuk bertukar jadi kumbang. RM10 satu. Macam mana? Goreng ke? Boleh goreng secara deep fried ataupun boleh masak dengan ni, boleh ataupun boleh barbecue.